Oke, kita boleh mulakan Suratul A'raf mulai ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanjainahu, maka telah kami selamatkan akannya. Maka telah kami selamatkan akannya. Walladzina, dan orang-orang yang ma'ahu bersamanya, birahmatin, dengan rahmat, minna, daripada kami, wa qata'na, dan telah kami binasakan, dabiro, akar umbi, alladzina, orang-orang yang kazzabu, telah mendustakan mereka, biayatina, akan ayat-ayat kami. Wama kanu, wama dan tiada, kanu adalah mereka, mukminin, orang-orang yang beriman. Baik, sama semula. Suratul A'raf ayat 72. Ayat ini masih bersambung dengan ayat sebelumnya, tapi ayat ini sebagai penutupnya, yaitu mengenai tentang Nabi Hud, kepada Nabi Hud. Dan akhirnya dakwah Nabi Nuh ni sudah sukar diterima oleh kaumnya. Dan pada akhirnya ayat 71, Allah telah ayat 32, Allah memberitahu Allah telah selamatkan Nabi Hud bersama orang-orang yang beriman, dan Allah hancurkan akar umbi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Allah datangkan angin, angin hakim. Angin hakim ni angin yang tidak ada belas kasihan, angin yang paling dahsyat sekali. Disebutlah dalam bahasa Arab disebut sebagai angin hakim. Ain, Qaf, Ya, Mim. Ada alif lam dia, Al-Hakim. Sebab khusus. Al-Hakim. Al-Hakim ni Allah tidak turunkan sembarangan. Ain hakim ni, kalau diturunkan hancur habis. Itu angin hakim. Dia bukan macam angin dalam Quran disebut sorsor, angin asif. Ada angin asif, angin sorsor. Angin sorsor atau angin asif ini masih ada belas kasihan. Artinya mungkin kampung A kena, kampung B tak kena. Tapi kalau hakim ni merata keadaannya, dahsyat datangnya. Dan diterangkan katanya angin hakim ini
dia ada 99 power, dan yang diturunkan hanya satu power untuk kaum Nabi Hud, iaitu kaum Ad. Satu power saja diturunkan, itu pun dah hancur lebur. Dan diterangkan bahawa angin hakim ini akan turun pada hari kiamat. 99 power, sehingga gunung-gunung tercabut. Dahsyatnya angin hakim ini. Ini baru satu power saja Allah hantarkan untuk kaum Ad, Nabi Hud. Nabi Hud selamat. Itu dikatakan sini, wanjainahu walladzina ma'ahu, dan maka telah kami selamatkan akannya, yaitu Nabi Hud dan orang-orang yang telah beriman, dan orang-orang yang bersamanya, birahmatin minna, dengan rahmat daripada kami. Ini orang yang beriman dengan Nabi Hud, Allah selamatkan juga. Wa qata'na dabiral ladzina kazzabu bi ayatina, dan telah kami musnahkan atau telah kami binasakan akar umbi orang-orang yang telah mendustakan mereka akan ayat-ayat kami. Habislah. Wa ma kanu bimu'minin, dan tiada adalah mereka orang yang beriman. Yang dibinasakan itu adalah orang-orang yang tidak beriman, dan besok pada hari kiamat dibangkitkan. Dia akan kekal dalam neraka bersama dengan kaum-kaum pendurhaka yang lain. Baik, kita sambung lagi. Ini cerita Nabi lain pula. Wa ila Samud, dan kepada Samud. Tadi Ad, ini Samud. Dan kepada Samud, ahohum, saudara mereka, solihan soleh. Qala, telah berkata ia, ya qaumi, wahai kaumku, u'budu, sembahlah olehmu, Allah, akan Allah, ma lakum, tiada bagi kamu, min ilah, daripada Tuhan, ghairuhu, selainnya. Qad, sesungguhnya, ja'atkum, telah datang ia kepada kamu, bayyinatun, keterangan, min, daripada, Rabbikum, Tuhan kamu. Hazihi, ini, naqatullah, unta betina Allah. Unta betina Allah, lakum, bagi kamu, ayatan, satu tanda, fadharuha, maka biarkanlah olehmu akannya. Ta'kulu, ia makan, fi ardillah, pada bumi Allah. Wala tamassuha, dan jangan
kamu sentuh akannya. Dan jangan kamu sentuh akannya bisu'in, dengan kejahatan. Fayakhuzakum, maka ia menimpa akan kamu, azabun, oleh azab, alim, yang amat pedih. Baik, sama semula. Ini kaum Samud yang mana Allah kirimkan Nabi Saleh. Ayat 73 ya. Surah Al-A'raf, mana yang baru masuk tu? Ayat 73. Wa ila Samud ahahum Saleh, dan kepada Samud saudara mereka Saleh. Saleh ni maknanya nabinya, ya. Apa kata Nabi Saleh? Qala ya qaumi ibudullah, telah berkata ia, wahai kaumku, sembahlah olehmu akan Allah. Kaum ini pun dah mengibadati selain Allah, ya. Itu didatangkan Nabi Saleh nak bagi tahu supaya menyembah yang betul, Tuhan yang betul, iaitu Allah, ya. Ma lakum min ilahin ghairuh, tiada bagi kamu daripada Tuhan selainnya. Tidak ada Tuhan selain Allah, bahasa kita. Atau kita kata la ilaha illallah, ya. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum, sesungguhnya telah datang ia kepada kamu keterangan daripada Tuhan kamu. Sudah datang keterangan atau bukti yang kamu kendaki, ya. Jadi mereka nakkan bukti kerasulannya. Lalu Allah telah datangkan satu keterangan, satu bukti kerasulannya. Apa dia? Hazinaqatullah, ini unta betina Allah, lakum, bagi kamu, ayatan, satu tanda. Inilah tandanya, datangnya seekor unta betina. Unta betina ni pelik dia, keluar daripada celah batu. Mereka nampak. Bukan maknanya dah datang dari kandang atau datang dari ladang. Itu orang pun nanti boleh buat cerita. Ini betul-betul disaksikan keluar daripada celah batu. Jadi Nabi Saleh, dia katakan, inilah buktinya. Unta betina ini sebagai bukti kerasulanku. Ayatan ini satu tanda kerasulanku. Wazaruha, maka biarkanlah olehmu akannya, ta'kulu fil ardillah, ia makan di bumi Allah. Unta ini seperti unta-unta lain, dia makan dan minum, bukan unta ni ditakdirkan dia puasa terus menerus. Tak ada. Dia juga seperti unta lain. Dan ada syaratnya. Kamu boleh boleh ambil susunya, boleh perah susunya, boleh minum susunya, tapi wala tamassuha bisu, dan jangan kamu sentuh akannya dengan kejahatan. Jangan sekali kamu sentuh dia dengan kejahatan, kamu bunuh dia, kamu sembelih dia. Akibatnya kalau kamu buat itu, wa ya'khuzakum azabun alim, maka ia menimpa akan kamu oleh azab yang amat pedih. Itu unta sebagai mukjizat kepada Nabi Saleh. Baik, sama lagi. Wazkuru, dan ingatlah olehmu.
Dan ingatlah olehmu iz di waktu ja'alakum telah menjadikan ia akan kamu. Telah menjadikan ia akan kamu khulafa'ah, ya, sebagai khalifah. Min daripada, ba'di sesudah, adin ad. Wa bawwa'akum dan telah ia beri kedudukan akan kamu. Fil ardi di bumi. Tattakhizuna kamu jadikan, min daripada, suhuliha tanah ratanya, kusuron mahligai, watan khituna dan kamu pahat, al-jibal akan gunung-gunung, buyutan sebagai rumah-rumah. Fazkuru maka ingatlah olehmu, alai akan ala Allah, akan nikmat-nikmat Allah. Wala ta'sau dan jangan kamu melampaui batas. Dan jangan kamu melampaui batas. Fil ardi di bumi. Mufsidin selaku orang-orang yang buat kerosakan. Selaku orang-orang yang buat kerosakan. Saya masuk mula. Wazkuru dan ingatlah olehmu iz ja'alakum khulafa'a min ba'di ad. Dan ingatlah olehmu di waktu telah ia jadikan akan kamu sebagai khalifah ataupun pengganti daripada sesudah Ad. Kaum Ad, ya, Allah telah binasakan. Ya. Hanya yang tinggal yang beriman dengan Nabi Hud. Kemudian lepas Nabi Hud, ya, atau lepas daripada kaum Ad, ya, Allah, ya, utus Nabi Saleh kepada, ya, kaum Samud ini. Ini kaum Samud. Ya. Jadi diingatkan oleh Nabi Saleh, ya, ingatlah olehmu di waktu telah ia jadikan akan kamu sebagai khalifah daripada sesudah Ad, kaum Ad. Wa bawwa'akum fil ardi dan telah ia beri kedudukan akan kamu di bumi. Wa tattakhizuna min suhuliha kamu jadikan daripada tanah ratanya kusuron
mahligai-mahligai atau istana-istana. Wa tanhituna jibala buyutan, dan kamu pahat akan gunung-gunung sebagai rumah-rumah. Jadi kehebatan kaum, kaum apa ni? Kaum Samud ni. Dia buat rumah, dia tebuk gunung, bukan dalam gua ya. Biasa orang duduk dalam gua tu, gua dah siap, berlubang. Ini tak, batu pejal dipahat, ditebuk, dijadikan rumah-rumah. Jadi siapa yang pandai pandai mengukir atau memahat batu-batu ni dijadikan rumah, itu adalah golongan yang dikatakan paling hebat. Kalau kita bezakan rumah kayu, rumah batu. Jadi kalau rumah batu kan lebih nampak indah daripada rumah kayu. Dan keselamatan rumah batu ni lebih tinggi daripada rumah kayu yang membahayakan. Jadi kehebatan mereka tebuk gunung buat rumah. Bayangkan, kuat tak kuat kaum Samud ni. Dia ni generasi awal lagi, maknanya orang ini masih besar-besar lagi. Wazkuru ala Allah, maka ingatlah olehmu akan nikmat Allah, wala ta'sau fil ardi, dan jangan kamu melampaui batas di bumi, mufsidin, selaku orang-orang yang buat kerosakan. Ini diingatkan. Nikmat Allah, kamu tinggal dengan kelebihan nikmat Allah yang diberikan kepada kamu, kekuatan kamu, dan kecerdikan akal kamu. Jadi jangan kamu buat kerosakan di bumi. Macam kita lah, kita duduk di bumi yang makmur, yang banyak hasil. Tapi kalau kita mengkufuri nikmat itu, akibatnya kita bukan jadi negara yang kaya atau rakyat yang kaya, tapi kita jadi rakyat yang susah, yang miskin. Jadi kita juga baca ayat ni, kita kena tafsirkan dengan keadaan kita. Sebabnya apa? Quran ni kelebihan dia boleh ditafsirkan masa turun, dan sekarang, dan akan datang. Dia punya kelebihan ruh Quran ini. Patutnya kita ni kaya, patutnya kita ni makmur, lebih makmur daripada Brunei, lebih kaya daripada Singapura, lebih kaya dengan negara jiran yang lain. Sebabnya apa? Punca hasil bumi Malaysia ni cukup hebat. Pengeluar kelapa sawit yang terbesar di Asia, Malaysia dengan Indonesia. Pengeluar getah, Malaysia. Pengeluar minyak terbaik sampai tak dijual kat kita. Pengeluar minyak terbaik, sampai minyak tu kita tak guna, kita guna minyak lain, minyak dari Arab Saudi. Minyak kita ni terlampau elok, kita bagi orang, kita beli yang tak elok untuk kita. Jadi nak untung macam itulah niaga. Jadi sumber ni banyak macam-macam, belum lagi sumber hasil perhutanan kayu. Sampai kita pun ekspor keluar kayu ni. Jadi kayalah kita. Kalau dibandingkan dengan Brunei, Brunei kaya hanya satu hasil, iaitu minyak. Singapura lagi, minyak tak ada, apa tak ada, tapi dia lagi kaya daripada kita. Jadi apa sebab kita tak kaya? Ini bergantung kepada pengurusan. Pemimpin-pemimpin. Kalau pemimpinnya amanah, insya-Allah rakyat akan kaya. Senang.
kita punya negara akan makmur lebih kaya daripada negara jiran. Itu. Ini dikatakan di sini, kena ingat nikmat Allah yang diberikan. Jangan buat kerosakan. Bila dah rosak, susah kita nak pulihkan. Itulah ceritanya. Sebab itu, ingat tafsir Quran ini, jangan kita sangka, oh ini kisah Abu Lahab contoh. Ini Abu Lahab, dah mati pun Abu Lahab. Tapi kita kena ingat, Abu Lahab dah mati. Tafsirannya, perangai Abu Lahab masih hidup sampai hari kiamat. Perangai. Orang berperangai Abu Lahab masih hidup sampai hari kiamat. Oh, Fir'aun dah mati. Tak ada hal tentang Fir'aun. Ini kisah Fir'aun. Fir'aun dah mati, tapi perangai Fir'aun masih hidup sampai hari kiamat. Perangai orang seperti Fir'aun. Macam itulah bahasa dalam Al-Quran. Nak kena faham tafsirannya. Okey, kita sambung lagi. Ayat yang ke-75. Qalal malak. Telah berkata ia oleh pembesar-pembesar. Alladzina, orang-orang yang istakbaru, telah sombong mereka. Min, daripada kaumihi, kaumnya. Lilladzina, kepada orang-orang yang ustud'ifu, telah ditindas mereka. Liman, kepada orang yang amana, telah beriman ia. Minhum, daripada mereka. Ata'lamuna, adakah kamu mengetahui? Anna soleh, bahawasanya soleh. Mursalun, orang yang diutus. Min rabbihi, daripada Tuhannya. Qalu, telah berkata mereka, inna, sesungguhnya kami, bima, dengan apa yang ursila, telah diutus ia, bihi, dengannya, mukminun, orang-orang yang beriman. Ayat 76. Qala, telah berkata ia, allazina, oleh orang-orang yang istakbaru, telah sombong mereka. Inna, sesungguhnya kami, billazi, dengan yang, amantum, telah beriman kamu, bihi, dengannya, kafirun, orang-orang yang kafir. Baik, saya masuk mula ayat 75. Qala al-mala'ul ladzina istakbaru, telah berkata ia oleh pembesar-pembesar, orang-orang yang telah sombong mereka. Pembesar-pembesar yang ada kedudukan, kekuasaan, dia kata,
Ya. Ini pembesaran daripada kaum itulah. Ya, kaum Samud ni. Ya. Lillazina stud'ifu. Dia kata kepada orang-orang yang telah ditindas mereka. Ya, atau orang-orang yang lemah mereka. Ya, maknanya ya, pembesar-pembesar ni cakap dengan rakyat jelata atau orang ramai, liman amanah minhum, kepada orang-orang yang telah beriman ia daripada mereka. Jadi yang beriman kepada Nabi Soleh digolongkan sebagai orang yang tertindas. Siapa percaya Nabi Soleh, ya, dia tidak akan dapat keistimewaan. Ya. Jadi dia kata kepada pengikut-pengikut Nabi Soleh, ata'lamuna anna Solehan mursalun min rabbih. Adakah kamu mengetahui bahawasanya Soleh orang yang diutus daripada Tuhannya? Dia tanya. Kalau kita bahasakan beginilah bahasa kampung kita. Ya. Betul ke Soleh tu? Ya, utusan Tuhan. Macam tu. Kita bahasakan kampung lain. Ya, betul ke Soleh tu utusan Tuhan? Dia tanya kepada pengikut Soleh ni. Ya. Qalu, telah berkata mereka, inna bima ursila bihi mu'minun. Sesungguhnya kami dengan apa yang telah diutuskan ia dengannya orang-orang yang beriman. Orang beriman ni orang percaya. Ya, jadi kami, ya, orang-orang yang percaya dengan apa yang telah diutuskan ia. Atau ringkasan bahasa kampung kita sebut begini. Ya, kami percaya dia memang utusan Tuhan. Kata pengikutnya. Qala, telah berkata ia, allazina stakbaru, orang-orang yang telah sombong mereka. Sombong ni pembesar-pembesar yang tadi malak tadi. Ya. Pembesar-pembesar ni kata, ya, inna billazi amantum bihi kafirun. Sesungguhnya kami dengan yang telah beriman kamu dengannya, orang-orang yang kafir. Kalau disusun nahunya, ya, sesungguhnya kami orang-orang yang kafir, tak percaya. Kafir ni orang yang tak percaya, ya, dengan yang telah beriman kamu dengannya. Macam tu. Tapi kalau bahasa kampung kita kata, kami, kalau kamu percaya dia tu utusan Tuhan, ya, kami tak percaya. Bahasa kampung kita macam tu. Kami tak percaya. Ya. Itulah jawapan pembesar-pembesar. Ya. Dia mengatakan kepada pengikut-pengikut tegar Nabi Soleh. Ya. Jadi pembesar-pembesar ni tak percaya apa yang dibawa oleh Nabi Soleh itu. Ya. Jadi pembesar ni, dia biasanya tergugat. Ya. Tergugat apa? Takut nanti dia kalah. Ya. Takut orang tak ampu dia. Takut orang tak percaya dia. Ya. Sebab itu seboleh-boleh bermati-matian, ya, dia mesti nak menangkan diri dia. Ya. Walaupun bersalah, walaupun tak betul, ya, dia bermati-matian mesti nak menangkan, ya, diri dia. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin atau pembesar-pembesar. Ya. Walaupun Nabi Soleh itu betul, ya, dia kata tak betul. Ya. Kalau nanti orang percaya dengan Nabi Soleh, ya, nanti, ya, dia tak ada, ya, seolah-olah Nabi Soleh ini akan merampas kekuasaan dia. Macam tu. Ya. Jadi perasaan dia macam tu. Sebab itu mati-matian dia mengaku dia tak percaya. Ya, apa yang kau percaya, aku tak percaya. Inilah sikap pembesar-pembesar. Walaupun salah, walaupun sesat, walaupun tak betul, dia tetap pertahankan dia. Ya. Kononnya dialah yang betul. Macam tu. Ya. Okey, sampai situ dulu untuk Al-Quran. Akan datang kita sambung lagi, ya, ayat 77 insya-Allah. Dan kita sambung dengan pelajaran sorof yang lalu yang dah dibagi latihan tu. Kita selesaikan, ya, latihan yang diberikan itu. Ya. Okey. Bab sorof itu sampai bab apa? Bilangan berapa? Boleh buka mic. Bilangan berapa tu? Ada bilangan dia. Bilangan 4. Ya.
Bilangan 4 tasrif apa? Nakis. Okey. Bilangan 4 nakis ya. Nakis tu dia punya mu'tal, kita kena tahu ya. Mu'talnya di awal ke, di tengah ke, ya. Hah? Oh iya. Bilangan 3 tak bincang lagi. Kan ada dua kan? Ingat tak? Hari tu cuti. Saya bagi latihan lagi. Ya. Okey, kita bincangkan sekarang ni latihan 3 dulu. 3 dulu ya, habiskan 3 dulu. Latihan 3 tasriful ajwaf. Ajwaf ya. Ni ajwaf ni maknanya dia punya mu'tal di tengah. Okey, kita teruskan dengan sara. Ya. Sara mudhari'nya yasiru. Sara yasiru. Yang lain jumpa tak? Latihan tengok ya. Sara yasiru masdarnya sairon. Masdar ikut dibagi sairon. Amarnya sir. Nahi la tasir. Isim fa'il sairun. Sairun. Isim maf'ul masirun. Makan masirun. Alat masirun sama. Apa ni? Makan zaman alat misarun. Madi majhul siro. Mudhari' majhul yusaru. Okey, betul. Nombor 2 ghaba, mudhari'nya apa? Yaghibu. Ya, masdarnya ghaiban ataupun ghaibatan. Amarnya apa? Ghib. Nahi la taghib. Isim fa'il ghaibun. Isim maf'ul maghibun. Makan zaman maghibun. Alat mighabun. Madi majhul riba. Mudhari' majhul yughabu. Ghaba ni maknanya hilang, gaib. Gaib. Ya, perkataan gaib dalam Quran yang kita sebut gaib tu ghaba, ya. Wabil ghaibi, dan dengan yang gaib. Ya. Baik, nombor 3 salah. Maknanya mana salah mengalir atau banjir, ya. Salah mudhari'nya yasilu. Masdarnya sailan. Amar sil. Nahi la tasil. Isim fa'il sailun. Isim maf'ul masilun. Makan masilun. Zaman masilun. Alat tafdilan. Ni madi majhul sila. Mudhari' majhul yusalu, ya. Sebab itu kadang bila kita jumpa kalimah-kalimah pelik macam kila. Kenapa kila dari bawah? Kila. Tu majhul tu. Ya, kila daripada kola. Kola jadi kila contohnya. Ya, jadi kila tu telah dikatakan ia tu majhul tu. Ya, macam sila.
Baik, yang akhir doko. Mudhari'nya apa? Yadiku. Masdarnya doekon. Amar dik. Nahi la tadik. Isim fa'il doikun. Isim maf'ul madikun. Zaman makan. Madikun zaman. Madikun alat. Midokun. Madi majhul diko. Mudhari majhul yudoku. Ya. Itu tak ingat ya. Kalau fi'il tak boleh letak tanwin. Jadi ni fi'il mudhari. Jadi kalau tak tanwin dia jadi isim. Jadi isim. Sebab itu yang ada tanwin yang kita sebut tu macam masdar, tu isim. Isim fa'il, isim. Isim maf'ul, isim makan, zaman, alat. Itu semua dia ada tanwin. Ya. Jadi, diko yudoku. Okey. Nombor 4 ya, tasrif nakis. Kenapa disebut nakis? Sebab dia punya mu'talnya di akhir. Ya, kalau mu'tal ya ada di tengah, ini namanya ajwab. Kalau di akhir namanya nakis. Kalau di awal namanya misal. Ya, misal. Tengok tajuk-tajuk dia. Ya, yang dibagi daripada nombor 2 ya. Nombor 2 misal, nombor 3 ajwab, nombor 4 nakis. Okey, nakis ya dia punya latihan yang dibagi Roma. Mudhari'nya apa? Yarmi. Yarmi. Masdarnya romyatan atau rimayatan. Amarnya apa? Irmi. Irmi tak ada ya, alif ra mim saja. Irmi. Nahi la tarmi. Satu perlu diingatkan, bab mu'tal ni ya, bila masuk fi'il amar, huruf mu'tal dia hilang. Amar nahi, dia dah tak ada mu'tal lagi dah, hilang mu'tal dia. Tu. Jadi mu'tal dia yang tengah tu, yang akhir tu, yang ya tu, bila amar hilang. Irmi la tarmi. Isim fa'il apa? Isim fa'il. Romin pun hilang ya. Mim bawah min, romin. Isim maf'ul marmiyun. Marmiyun. Dia. Marmiyun. Kalau yang bunyi atas ni, ya tu tak perlu titik. Kata bunyi bawah, elok kalau diletak titik. Macam marmiyun ni elok letak titik. Ya? Sebab dia berbunyi. Kalau yang tak berbunyi tu, tak payah letak titik. Makan zaman alat. Tu tak ada bunyi. Ya dia, jadi tak payah titik. Apa makan zaman alat? Marman lagi Mirman. Madi majhul Rumiyah. Rumiyah ni boleh letak titik kalau nak sebab dia bunyi ya, Rumiyah. Majhulnya Yurma. Ya tu tak bunyi ya. Ya maksurah saja. Yurma. Jangan yurmai. Tu salah tu. Yurma. Ya tak perlu titik. Okey, itu Roma makna melontar. Kemudian nombor 2, Jaro makna lari. Berlayar, lari, beredar. Dalam Quran Jaro. Okey, Jaro mudhari'nya Yajri. Masdarnya
Jarian atau jarianan. Masdar kan dibagi, tak payah nak reka-reka. Ya. Jarian atau jarianan. Amar apa? Ijroi pula. Ijri. Ijri. Alif jim ra. Ijri. Kan dah kata tadi, bila amar nahi semua buang. Ya, mu'tal dia kena buang. Ijri. Alif jim ra. Ijri. Nahi. La tajri. Jadi tak ada ya. Ya. Isim fa'il. Jarin pun tak ada ya. Isim makan. Makan. Maf'ul. Majriyun. Jangan merepek-repek lain. Kita jaron ni. Majriyun. Jarin isim fa'ilnya. Isim maf'ulnya majriyun. Makan zaman alat. Makan zaman alat. Majron, mijron. Tu ya tak bunyi tu. Tiga-tiga ya tak bunyi. Majron, mijron. Madi majhul. Madi majhul. Juria. Mudhari majhul. Yujra. Okey, nombor 3 ya. Kafa. Wa kafa billahi syahida. Satu wa kafa billah. Ini kafa ya. Memadai, mencukupi. Baik, kafa mudhari'nya yakfi. Masdar senyap semua. Masdar kan dah dibagi, sebutilah kifayatan. Ya, amar. Ada ya, tapi tak ada titik. Sebab dia tak bunyi. Kalau ada bunyi, letakkan titik. Kalau amar, ikfi. Mana fa pula, ikfi. Nahi, la takfi. Isim fa'il, kafin. Isim maf'ul, makfiyun. Makfiyun. Isim fa'il kafin. Isim maf'ul makfiyun. Ikut contohlah yang dibagi. Makfiyun. Makan. Makfan. Zaman makfan. Alat mikfan. Senyap ni tak buatlah tu kot. Makfan ada ya, tapi tak bunyi. Ya. Makfan semua ada ya. Mikfan pun ada ya, tapi tak ada bunyi lah. Ya. Lagi? Kufiyah, madi majul, kufiyah, mudhari majul. Yukfa. Ada ya, tak ada titik. Tapi dia tak bunyi. Ya, yukfa. Okey, nombor 4, haka makna hikayat, cerita. Ya, haka mudhari'nya yahki. Amar, masdar hikayatan. Amar ihki. Nahi la tahki. Isim fa'il. Hakin. Isim maf'ul. Mahkiyun. Makan zaman alat.
Makan, makan, mikan. Madi majhul, mudhari' majhul. Hukiya, yuhka. Okey, yang akhir bana, binaan atau bunyanan masdarnya mendirikan atau membina ya. Makna dia ada boleh letak membina atau mendirikan. Berasal daripada perkataan bangunan. Baik, bana mudhari'nya ya beni, masdar binaan atau bunyanan. Ya, amar nahi. Ibni la tabni. Isim fa'il banin. Isim maf'ul mabniyun. Makan zaman alat. Ya. Mabnan, mibnan. Ya. Madi, majhul, mudhari' majhul. Ha? Ulang. Bunia, okey betul. Yubna. Ya. Baik, saya nak satu makna mengikut mahkiyun. Tak. Isim maf'ul satu je, mahkiyun. Kemudian makan zaman alat bukan mahkiyun. Makan. Makan mihkan. Makan mihkan. Satu makna untuk mengikut wazan. Kita ambil makna yang akhir sekali, iaitu mendirikan, kita maknakan dengan makna ringkas, ia membina. Biasa kita membina. Kalau madi apa? Telah membina ia. Kalau mudhari' ia membina. Masdar binaan. Ya, amar binalah oleh engkau. Kalau nahi jangan engkau bina. Isim fa'il yang membina. Isim maf'ul yang dibina. Makan zaman alat. Makan tempat bina. Tempat bina, zaman, masa bina. Alat bina. Madi majhul. Telah dibina ia. Mudhari' majhul. Ia dibina. Ya. Okey, sekadar itu untuk sorob bab nakis. Ingat ya, kalau awal, misal. Mu'tal di awal, misal. Mu'tal di tengah, ya, ajwab. Mu'tal di akhir, nakis. Ya. Yang akan datang ni, saya dah hantar pada dalam grup. Ya, tasrif lafif. Ini nombor 5. Tasrif lafif ni, dia punya huruf mu'talnya 2 di akhir. Dua akhir tu huruf mu'tal. Ya. Contohnya macam perkataan nun waw ya. Nawa. Nun waw ya, huruf mu'talnya ada 2. Waw ya ujung. Huruf sahihnya nun saja. Ya. Jadi macam mana i'rabnya? Macam mana tasrifnya? Tasrifnya ikut yang dibagi contoh. Ikut tanda right. Yang bertanda right ya. Ikut contoh tu. Okey, sekadar ini dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pelajaran tadi. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim.